Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid-murid tahun 3. Jumpa lagi kita dalam video. Nampaknya bukan minggu ni kita pergi ke sekolah. Kita akan berjumpa di sekolah pada minggu hadapan. Bermula pada 8 Mac, hari Isnin. Jadi minggu ini kita jumpa lagi dalam video Ustazah Baizura. Boleh kan? Okey, baik. Hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dalam mata pelajaran pendidikan Islam tetapi di dalam bidang Jawi. Dalam bidang Jawi. Okey, tajuknya ialah seperti yang anda semua dah lihat, Indahnya Negaraku. Indahnya Negaraku. Negara kita apa? Malaysia. Tu kan dah ada kat atas kepala Ustazah ni, ada bendera Malaysia ataupun jalur gemilang. Apa yang Ustazah tutup ni? Ni huruf waw. Jangan awak ingat huruf waw tu dia tak ada ekor. Ustazah tertutup. Okey, tak apa. Kita teruskan pada hari ini pembelajaran kita dalam bidang Jawi. Sebelum ni kita dah belajar juga Jawi kan. Kita dah baca petikan ringkas. Okay, jadi hari ni kita nak buat apa lagi Ustazah? Kita tengok. Hari ni kita nak capai dua perkara. Yang pertama, awak baca dengan Ustazah sama-sama. Nombor 1, yang pertama, membaca teks mudah dan ringkas yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dengan betul. Okey, yang kedua, menulis teks mudah dan ringkas yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dengan betul. Okey, jadi ada dua perkara. Yang pertama, membaca teks mudah dan ringkas yang ada perkataan berimbuhan awalan. Okay, yang kedua, menulis teks mudah dan ringkas yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan. Okey, itu sahaja. Sebelum ni kita belajar pun inilah objektifnya. Tapi apa yang berbeza? Imbuhan awalan tu yang berbeza. Okey. Jadi aktiviti yang pertama kita buat ialah baca dan faham. Baca dan faham. Okey, murid-murid boleh buka buku teks pendidikan Islam muka surat 47. Muka surat 47. Okey, ataupun kalau tak boleh tengok, kita tengok yang kat Ustazah ni. Okay, sebelum ini kita dah baca teks ringkas mengenai siapa tu. Dia pergi mana? Bercuti bersama keluarga dia. Ke mana? Ke Kuala Terengganu. Dia pergi naik apa? Pergi naik kapal terbang. Okay, dia bertolak di mana? Dia bertolak dari KLIA ke Kuala Terengganu dan dia terserempak dengan pemain badminton tersohor. Jadi ingat tak sebelum ni kita dah belajar perkataan berimbuhan awalan ber dan ter. Okay, jadi pada minggu ini kita nak tengok pula imbuhan awalan apa yang kita nak belajar. Okay, jadi dalam sekarang ni sebelah Ustazah ni ada paparan teks ringkas dan mudah sambungan daripada cerita yang hari tu. Kita sambung balik. Okey, Ustazah baca, awak ikut baca sama-sama. Okey, kita baca mula dari ujung sana, dari sebelah kanan. Kita baca dari sebelah kanan. Okey, boleh? Okey, sama-sama baca dengan Ustazah. Semasa memasuki kabin pesawat, pramugari menyambut kami dengan penuh mesra. Penumpang duduk mengikut nombor yang tertera pada tiket. Setelah pesawat berlepas, pramugari mula menghidang makanan kepada semua penumpang. Kami berasa amat senang hati dengan layanan yang diberikan. Penerbangan kami mengambil masa selama 45 minit. Jadi itu cerita ringkas, teks ringkas dan mudah pada minggu ini. Nampak tak perkataan yang berwarna merah? Di situ ialah perkataan yang mengandungi imbuhan awalan. Okey, dekat sini minggu lepas kita belajar ber dan ter. Okey, minggu ini dia ada pe, me, meng. Kita tengok banyak minggu ni kita nak belajar juga. Cuma Ustazah lebih fokus kepada pe dan me. Okey, kalau contoh kita tengok yang pertama, pesawat. Pesawat. Kata dasar dia ialah sawat. Dia tambah imbuhan awalan pe. Jadi pesawat. Okey, sebelah dia menyebut. Menyebut. Kata dasar dia sebut. Tapi bila ditambah dengan imbuhan awalan me, dia disebut menyebut. Menyebut. Okey, yang ketiga, mengikut. Mengikut. Ini imbuhan awalan meng. Mengikut. Ketiga, menghidang. Menghidang. Kata dasar hidang tambah perkataan imbuhan awalan meng, jadi menghidang. Seterusnya, yang kelima, mengambil. Mengambil. Imbuhan awalan meng tambah dengan kata dasar ambil. Jadi mengambil. Apa ni Ustazah tak nampak dah. Okay, kita tengok. Kita baca dulu yang ini. Formula imbuhan awalan. Kita tengok yang pertama. Imbuhan meng dan peng menggugurkan huruf alif apabila bertemu dengan kata dasar berawalan u dan i. Alif waw u dan alif ya i. Apabila bertemu huruf alif itu kita gugurkan. Huruf ya saja. Dia terus mim, nga, ya, mengi dan
kaf, waw, ta, kut, mengikut. Itu contoh, tak ada dah tulisan alif. Okay, jadi itu formula yang pertama. Formula yang kedua, imbuhan me dan pe apabila bertemu dengan kata dasar yang mengandungi huruf ta dan sin, maka huruf tersebut digugurkan. Huruf apa yang digugurkan? Huruf ta dan sin tersebut. Dan ada lagi satu sebenarnya, huruf pa. Nanti kita tengok. Kita teruskan. Ini kita dah masuk imbuhan awalan. Tadi tu Ustazah bagi tahu formula sikit lah. Tapi yang ni kita nak tengok contoh yang dia berikan. Okey, ini untuk imbuhan pe dan peng. Pa pe dan pa ngapeng. Okey, yang pertama, pe tambah kata dasar sawat. Dia jadi pesawat. Yang kedua, pe tambah perkataan main. Jadi pemain. Dan yang ketiga, peng tambah perkataan asuh. Jadi pengasuh. Pengasuh. Okay, kalau kat sini, kan kata dasar tu huruf alif. Tadi Ustazah kata huruf alif tu digugurkan. Tidak, yang ini alif dia satu je. Yang digugurkan apabila imbuhan awalan alif ya'i atau alif waw u. Alif itu yang kita gugurkan. Kalau asuh macam ni, perlu gugur tak? Tidak. Jadilah dia pengasuh. Okay, contoh lain awak nak tambah pe. Apa lagi? Pe tambah malu. Jadi pemalu. Jadi apa lagi? Lukis. Pe tambah lukis. Pelukis. Banyak lagi kita boleh tengok. Okay, jadi peng. Arah. Tambah peng. Pengarah. Okay. Itu untuk imbuhan pe dan peng. Okay, seterusnya imbuhan me, mem. Mim, mim, mem dan mim, ngameng. Apa ni mem? Kena tengok betul-betul dan apa kita nak guna imbuhan awalan me ke, mem ke, meng ke. Okey, mim, mem dan mim, ngameng. Kita tengok yang pertama untuk imbuhan awalan me. Tambah lukis, melukis. Me tambah warna, mewarna. Apa lagi? Me tambah masak, memasak. Itu kegunaan imbuhan awalan me. Okey, yang kedua, imbuhan awalan mem. Imbuhan awalan mem. Mim, mim, mem. Mem. Mim, mim, mem. Tambah perkataan bawa. Membawa. Bukan membawang. Itu membawang lain. Jadi, tapi imbuhan awalannya dah betul lah. Membawang. Cuma, perkataan apa tu kan? Jadi, kena buat betul-betul. Mim, mim, mem. Tambah perkataan bawa. Membawa. Seterusnya, apa lagi contoh yang ada untuk mem? Membetulkan. Membetulkan. Tapi itu ada imbuhan awalan dan imbuhan akhir. Seterusnya yang ketiga, imbuhan awalan meng. Mim, ngameng. Mim, ngameng tambah hidang. Menghidang. Menghidang. Jadi, apa lagi perkataan yang boleh kita sambung dengan imbuhan awalan meng? Hadir. Menghadiri. Itu ada imbuhan awalan dan akhir juga. Perkataan kata dasar hadir, imbuhan awalan dia meng, cuma ada akhir lah sikit, ri, menghadiri. Okey, kita boleh tengok lagi contoh yang lain. Okey, terusnya kita masuk yang inilah yang tadi tu macam biasalah, imbuhan pe, peng tambah kata dasar terus je, ataupun imbuhan me, mem dan meng, kata dasar yang biasa kita terus sambung. Cuma ada sedikit formula yang saya dah sebut awal tadi. Untuk imbuhan awalan me dan pe, bila berjumpa dengan kata dasar yang dimulai dengan huruf ta, sin dan pa, huruf tersebut digugurkan. Gugur pergi mana Ustazah? Kita tengok contoh. Okay, yang pertama, kata dasar dia sambut. Tambah dengan imbuhan awalan me. Takkan mesabut? Mesabut. Tak bunyi kan? Tak sedap. Jadi, sin tu diganti dengan huruf nya. Jadilah dia menyambut. Dia bukan digugurkan ke mana. Kita gantikan dia dengan huruf lain. Sebutan pun lain. Jadi me tambah sambut. Mim me tambah sambut. Jadi menyambut. Kalau pe pun. Penyambut. Tak ada pesabut-pesabut. Menyambut. Okay. Contoh yang kedua. Bila imbuhan awalan pe atau me bertemu dengan huruf ta. Tipu. Jadi penipu. Dia tukar kepada huruf nun. Tak ada petipu. Petipu lah dia tu. Tidak. Huruf ta kita akan tukar, kita gugurkan huruf ta tu dia jadi huruf nun. Contoh perkataan lain. Tiru, peniru, meniru. Kita tukar huruf ta tu jadi huruf nun. Petipu. Tak sedap kan? Kalau ikut logik tak sedap. Tapi dia ada formula. Penipu, pe tambah tiru, peniru, pe tambah apa lagi? Okey, tangkap, menangkap.
Tak ada menangkap. Dia jadi menangkap. Okey. Seterusnya yang ketiga huruf bila huruf imbuhan awalan me atau pe bertemu dengan huruf pa. Huruf pa kita gugurkan juga, kita ganti dia dengan huruf mim. Contohnya me tambah pilih. Jadi memilih. Ataupun huruf pa pun imbuhan awalan pa, pemilih. Kan dia akan juga bertukar, tak ada jadi pepilih, mepilih. Apa tu? Jadi perkataan dia akan berubah menjadi imbuhan awalan me atau pe, tapi dia untuk imbuhan awalan me dan pe je tahu. Ingat kita belajar imbuhan awalan me dan pe. Dia akan bertukar, dia akan digugurkan. Maka dia akan dibunyikan jadi huruf mim. Me tambah pilih jadi memilih. Pe tambah pilih jadi pemilih. Itulah formula yang diberikan untuk huruf untuk imbuhan awalan me dan pe bila bertemu dengan huruf ta, sin dan pa. Atau perkataan pimpin. Memimpin, pemimpin. Huruf pa kan. Jadi awak kena ingat ni, kalau jumpa huruf untuk imbuhan depan, imbuhan awalan me atau pe, jumpa huruf ta, huruf sin, huruf pa, kena ingat ganti dengan huruf apa. Okey, contoh lagi tadi sapu, huruf sin kan, sapu. Bila tambah huruf imbuhan awalan me atau pe, penyapu, menyapu. Dia tak ada pesapu, mesapu. Penyapu, menyapu. Kan betul kan? Untuk imbuhan awalan meng dan peng, mingameng, pangapeng. Bila bertemu dengan kata dasar yang dimulai dengan u dan i, alif waw u, alif ya i, huruf alif digugurkan. Ingat untuk alif yang ini, alif yang sebelah waw atau sebelah ya, u dan i digugurkan huruf alifnya. Kita tengok contoh yang pertama untuk perkataan imbuhan awalan peng, pangapeng tambah kata dasar ikut, alif ya i, kaf waw takut. Ikut. Kita tengok sebelah. Macam mana alif tu dia buang terus. Pangapeng, ya, kaf, waw, takut. Pengikut. Pa, pengayangi, kaf, waw, takut. Pengikut. Dia buang alif tu. Tak ada. Okay, yang kedua, imbuhan awalan meng. Kita tambah dengan perkataan ulang. Ulang. Alif, waw, u, lam, ngalang. Ulang. Jadi, mengulang. Alif tu tak perlu kita letak. Mengulang. Pengulang. Sama je peng atau meng. Okey, yang ketiga, meng tambah ulas. Mengulas. Ataupun pengulas. Dia tak payah letak huruf alif. Yang ini dia tak gugurkan huruf. Macam tadi tasin dengan pa tu, kita tukar bunyi huruf lain kan. Yang ni tak, bunyi dia sama, cuma huruf alif tu tak ada. Kita buang huruf alif tu. Okey, boleh dapat pengikut, mengikut, mengulang, pengulang, mengulas, pengulas. Bunyi dia sama. Tak ada kalau gugur alif lain bunyi dia, tidak. Kita tak ganti pun huruf lain. Cuma kita gugurkan huruf alif, tapi untuk ejaan sahaja. Sebutan kita sama. Okey? Jadi awak kena ingat, me, pe, lepas tu meng dan peng dan mem. Kita awal-awal tadi kan. Cuma yang itu bila jumpa kata dasar selain yang kedua tadi, boleh kita tambah perkataan melukis, memasak kan, membawa. Jadi kena ingat dua. Yang ini apabila huruf imbuhan awalan me dan pe bertemu, huruf ta, sin dan pa, huruf tersebut digugurkan dan diganti dengan bunyi huruf lain. Kedua, apabila huruf imbuhan awalan meng dan pe bertemu imbuhan awalan u dan i, huruf alif tersebut perlu digugurkan. Okey. Jadi rumusannya, kita perlu banyakkan membaca teks Jawi kerana kita akan dapat mengenal imbuhan awalan dan memantapkan lagi kemahiran Jawi anda semua. Okey, bila kita baca dalam buku tulisan Jawi, oh ini imbuhan awalan ber lah, oh ini imbuhan awalan meng, tapi sepatutnya perkataan kata dasar dia ada alif, tapi kita dah buang alif tu, terus je sambung mengikut, mim mengayangi, kaf waw takut, mengikut. Awak boleh baca, ini dah belajar. Okey, sebab tu awak perlu banyakkan membaca teks Jawi. Okey, seterusnya untuk hari ini, tugasan hari ini, salin nota imbuhan awalan me dan pe seperti ke atas ni. Dalam buku tulis nombor 7. Dalam buku tulis nombor 7. Salin nota tersebut. Okey, seterusnya tugasan di dalam buku aktiviti muka surat 47. Selain ni je, muka surat 47 dia minta awak isi tempat kosong dengan imbuhan awalan dan kata dasar yang telah diberikan. Imbuhan awalan dia letak dalam bulatan tu, manakala kata dasar keliling bulatan. Awak kena suaikan kata dasar dengan imbuhan mengikut ayat tersebut. Contoh dia dah bagi perkataan duduk, dia perlu tambah imbuhan awalan apa? Menduduk, memduduk, mengduduk, penduduk, kita tengok. Jadi ada 4 lagi perkataan yang belum dia tulis, awak perlu tulis berserta imbuhan awalan.
di dalam tempat kosong tersebut. Jadi tugasan ada dua. Yang pertama, tulis nota dalam buku, tulis nombor 7 untuk imbuhan awalan me dan pe. Dan yang kedua dalam buku aktiviti sehelai satu muka surat 47. Jadi itu sahaja. Dah habis tengok video ni, macam biasa isi kehadiran dalam link yang Ustazah dah bagi. Untuk tugasan tu anda boleh hantar seperti biasa di dalam Telegram, ataupun yang dah boleh masuk Google Classroom, hantar dalam Google Classroom. Dah ramai dah yang boleh hantar dalam Google Classroom. Terima kasih pada yang hantar. Okey, minggu depan hari Isnin kita jumpa lagi di sekolah. Okey, selamat memulakan sesi persekolahan 2021. Jadi sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.